Fauzan. Baca doa Zulfauzan. Zulfauzan. Okey tak? Awak punya ni mic? Tak ada. Tak okey ke? Dahlia Cinta yang okey dia punya mic. Okey Adam, baca doa Adam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافيتي يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okey. Okey ya. Alhamdulillah. Terima kasih Adam. Okey, so kita akan mulakan kita punya kelas hari ini iaitu berpandukan awak punya buku teks. Saya akan ulang balik sedikit untuk tajuk pilih atur sebelum kita masuk gabungan, tapi pilih atur yang melibatkan susun dalam bulatan. Okey, susunan dalam bulatan. Susunan dalam bulatan ni akan ada dua. Okey, satu susun orang. Susun orang ataupun susun bola, susun kerusi yang dalam bulatan. Okey? Dan satu lagi yang melibatkan kita nak buat contohnya gelang. Okey, kalau awak tengok dalam buku teks dia ada buat manik. Okey, susun manik. Jadi dia bulatan juga tapi pengiraannya berbeza. Okey? Jadi nanti kamu boleh tengok juga, you boleh check dekat muka surat 123 buku teks tu, awak boleh scan kat QR code tu, yang itu dia ada video yang dia terangkan. Okey, tapi saya akan terangkan juga kat sini. So dia ada dua bulatan. Okey, satu contohnya kita susun orang. Kalau susun dalam satu barisan tak ada masalah. Hari tu saya dah tunjuk dah sama ada duduk bersebelahan ke, duduk berasingan ke, macam kita nak buat password kan diikuti dengan nombor genap ke, nombor lebih 5,000 ke kan. Okey, semua tu dalam satu barisan yang linear. Okey, hari ini saya nak terangkan apabila dia melibatkan bulatan. Bila melibatkan bulatan tetapi ada dua bentuk. Sama ada bulatan tu kita boleh ada dua muka. Okey, nanti saya tunjuk nanti saya terang saya lukiskan. Jadi contohnya kalau manusia, kalau kamu duduk dalam satu bulatan, manusia dalam satu bulatan, okey, jadi dia tak kisah ada ikut lawan jam ke, ikut jam ke, lawan arah jam ke, sama je. Okey, sama je. Tetapi kalau melibatkan manik ataupun gelang tu, okay, kalau awak susun, contoh, manik tu, kan kalau kita susun dia, then awak terbalikkan dia. Okay, awak masih dapat gelang yang sama. Cuma kan muka dia berbeza kan? Cumanya mukanya berbeza. Contoh, tengok sini, manik sama je. Tapi bila awak terbalikkan pun, you dapat benda yang sama. Maksudnya, apabila bulatan yang boleh diterbalikkan. Dan dia benda yang sama. So, dia akan menggunakan formula yang berbeza. Okay, kita akan tengok itu. Jadi, sekarang awak tengok pada awak punya buku teks. Okay, Sat. Okay, buku teks awak tengok dekat muka surat 123. Okay, muka surat 123. Okay, iaitu yang ini semua saya dah terang, pilih atur. Okay, insyaAllah tak ada masalah kot kan. Ni semua ni kita dah tengok. Jadi yang hari ni kita nak tengok yang ini. Ni dia.
Okey, dia kata contoh yang keempat. Awak tengok muka surat 123, contoh yang keempat. Tentukan bilangan cara menyusun 6 orang murid untuk duduk di sebuah meja bulat. Di sebuah meja bulat. Jadi bila di sebuah meja bulat, dekat sini dia ada formula berbeza. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok, ni contoh kalau atas ni daripada perkataan API ni kan. Jadi bila dia bulat, okey, kat bulatan. So dia kata dekat sini 6. Okey, 1, 2, macam mana 6? Macam mana nak buat 6? 1, 2, tak jadi 6. Sekejap nak buat 6 tak jadi 6 ni. Okey, 6 dia kena. Okey, contoh ni bulatan 6. 1, okey, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Okey, ni saya tak susun ni, awak boleh susun dengan betul lah. Jadi untuk manusia yang duduk dekat satu meja dalam meja yang bentuk bulatan ni. Okey, okey, ada lagi tak orang masuk? Okey. Jadi dekat sini awak cara duduk dia kalau linear 6 kita terus buat. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maksudnya dekat kerusi yang pertama 6 orang boleh duduk. Orang pertama 2, 3, 4, 5, 6. Okey, seorang dah duduk sini, sini tinggal 5, sini tinggal 4, sini tinggal 3, 2, 1. Iaitu kita guna 6 faktorial. Tapi bulatan tidak. Bulatan tidak. Okey. Untuk bulatan ingat bila susun atur tak kisahlah bola ke manusia ke kan apa lagi dia janji dia disusun dalam bulatan. Kamu akan menggunakan satu formula baru iaitu n tolak 1 faktorial. Jadi kalau dia 6, you kena gunakan 6 tolak 1 faktorial. So you dapat jawapannya adalah 120. Okey, jadi maksudnya dia akan jadi macam ni. Kalau contoh awak duduk sini, okey, kenapa tolak 1? Ni awak tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lagi tempat yang lain. Jadi bab tu 6 kena tolak 1 faktorial. Kalau awak dekat sini pun sama. Dia akan jadi 6 tolak 1 faktorial. Kalau dia ada 7 orang, jadi formulanya akan jadi 7 tolak 1 faktorial. Ini kalau susunan dalam bulatan. Boleh? You punya formula ialah n tolak 1 faktorial. Kamu tengok pula contoh kelima untuk muka surat seterusnya. Masih lagi dalam bulatan. Masih lagi dalam bulatan. Cari bilangan cara menyusun 12 butir manik pelbagai warna untuk membentuk seutas rantai mainan. Okey. Jadi kalau dia kat sini kan manik ni kalau awak susun, so dia kata 12. Jadi dekat sini formula dia awak masih lagi n tolak 1 faktorial tapi bahagi 2. Okey, bahagi 2. Okey, kenapa bahagi 2? Okey, sebab dia dekat sini kalau awak tengok dia kata kamu punya bentuk, kalau dalam sini dia kata susunan objek bagi seutas gelang atau kalungan yang berbentuk bulatan tidak melibatkan arah jam dan lawan arah jam kerana kedua-duanya adalah sama. Maksudnya itulah saya tak ada contoh gelang pula. Nanti kalau kau ambillah tasbih tu kan. Jadi kalau tasbih tu awak tengok daripada atas macam ni, awak terbalikkan, awak dapat benda yang sama. Kalau manusia tadi, kamu tak boleh terbalikkan dia. Kan? Kalau kerusi, awak tak boleh terbalikkan dia. Kalau kerusi, susun atau kerusi. Kerusi kaki kat bawah. Kalau terbalikkan, kaki di kat atas. So dapat benda yang berbeza. Macam tu. Tapi kalau gelang ni, dia melibatkan gelang. So kalau awak tengok macam ni, gelang tu awak letak kat atas tangan awak tengok dan kalau awak terbalikkan, you dapat benda yang sama. Jadi formulanya kena bahagi dengan 2. Faham? Boleh tak? So bulatan dia ada 2 sebab ini merupakan silibus baru. Okey, dalam KSSM. Awak punya senior tak belajar pasal ini. Yang pasal bulatan. Senior kamu belajar cuma untuk linear. Susun atur dalam satu barisan saja. Tapi bila yang melibatkan bulatan, hanya baru diajar kamu punya silibus. Iaitu KSSM. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Jadi ingat, bila kamu tengok soalan itu, kamu suka tanya, cikgu bila masa nak bagi 2 bulatan? So awak tengok, adakah susunan itu memberi bentuk yang sama? Kalau dia gelang tadi, sama susunan manik kan? Contohnya apa lagi? Dia tak kisahlah kalau awak ikat dia sebabnya kalau gelang ni kita boleh terbalikkan. Jadi kalau susun atom manusia dalam satu bulatan tadi, walaupun dia bulatan tetapi manusia tu kita tak boleh nak terbalikkan dia.
Macam tu, nak senang ingat. Saya gunakan penerangan seperti itu. Boleh? Okey, itu untuk bulatan. Ini yang saya tertinggal hari tu. Okey, yang lain ni dah tak ada masalah. Ini sebabnya dia kata menentukan bilangan atur, ambil R objek pada satu masa. Ini apabila dia kata ada 7 tapi kita nak ambil 4. Ini linear. Ini tak ada masalah lah. Maksudnya awak tengok daripada perkataan bertuah. Okey, dia nak ambil 4 je. Nak ambil 4 jadi sini 7, sini 6, sini 5, sini 4. Darab sahaja. Boleh Okey? Ada soalan? Ni sama. Ini pun, ini saya dah terang dah hari tu. Saya terlepas pandang hari tu yang bulatan. Okey, saya terlepas pandang yang bulatan. So yang saya nak ulang balik pasal bulatan. Okey, habis. Okey, untuk pilihan tu habis. Sekarang kita tengok pada gabungan. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Respon sikit. Kalau tak ada saya teruskan. Tak ada Okey. Kita tengok gabungan. Gabungan ni sebenarnya lebih mudah kalau ikutkan. Okey. Gabungan dia adalah lebih mudah. Kenapa? Sebab dia tak melibatkan susun atur. Okey, dia tak melibatkan susun atur. Saya sampai mana hari tu? Yang ini? Ingat tak? Hello. Ke saya dah habis dah gabungan? Woi. Tolong respon ke tak dengar suara saya ni? Sekejap, tengah imbas kembali. Tengah imbas kembali. Sebab saya confused dengan budak yang tuition kan. Okay, ni dah belum? Kita tengok contoh 14. Okay. Hello? Boleh saya teruskan? Cikgu, gabungan cikgu tak masuk lagi. Tak masuk lagi, okey. Kau senang cakap. Okey. So gabungan, okey, sebab saya confused dengan apa yang kita dah buat kelas satu lagi tu kan. Okey, gabungan. Gabungan ni dia macam ni. Okey, kalau awak tengok dia biasa pelajar akan tanya, cikgu bila masa kita nak guna gabungan? Okey, kita nak guna gabungan apabila dia tak melibatkan susun atur. So dalam soalan tu biasa ada perkataan pilih. Kalau ada pilih, bahasa Melayunya pilih atau bahasa Inggeris dia gunakan kata dasar chosen. Okay, sekejap Betul. Cuba. Ni, sini. Sini. Okey, jadi dia gunakan C. So formula dia kat sini, kalau pilih atur hari tu NPR, di sini adalah NCR. NCR. Okey, saya bagi contoh kat sini. Okey, contoh saya kata saya ada 8 orang pelajar. Okey, kemudian ada 4 ibu bapa dan 6 orang guru. Okey, soalan saya. Saya kata saya nak membentuk satu organisasi ke persatuan ke apa-apalah. Okey, di mana saya kata dalam kumpulan itu saya kata saya nak 6 orang. Saya nak 6 orang. Yang pertama, saya kata saya nak 6 orang. Saya tak bagi tahu pun 6 orang ni siapa orangnya. Saya cuma kata saya nak 6 orang. Jadi kalau kamu tengok kita ada berapa orang keseluruhan? 8, 4, 12 tambah 6, kita ada 18 orang. Kita ada 18 orang, saya nak 6 orang untuk menyertai saya punya kumpulan. Jadi saya akan ambil di sini adalah 18C6. Okey, 18C6. Okey, awak boleh tekan kalkulator. Okey, hari tu kalau awak tengok kat sini untuk 18C6, awak tekan 18, awak tekan shift, awak tekan bahagi 6. So, saya dapat 18,564 kumpulan yang saya boleh bentuk. Betapa banyaknya pattern yang saya boleh dapat. Itu untuk 18C6. Maksudnya daripada 18 orang tu, saya nak 6 orang. 6 orang tu mungkin pelajar je, mungkin ibu bapa dengan guru, mungkin pelajar dengan ibu bapa, mungkin pelajar pula, ada pelajar ini, pelajar tu, ada pelbagai pelajar. Sebab pelajar saya ada 8 orang. Mungkin pelajar satu, lepas tu ibu bapa, guru, janji 6 orang. Faham? Boleh? Faham. Okey, yang kedua, soalan saya. Saya kata saya nak 6 orang. Saya kata saya nak
saya nak 4 orang pelajar. Syarat saya 4 orang pelajar. 4 orang pelajar bermakna dekat sini, saya ada 8 orang pelajar, saya ambil 4 dulu. 8C 4. Tetapi dalam saya punya persatuan ni, kumpulan saya tadi, saya nak 6 orang. Bermakna saya perlu berapa orang lagi? 2. 2 tu saya boleh ambil daripada ibu bapa dan guru. Ibu bapa dan guru ada 10 orang. Jadi 10C2. Tekan kalkulator, 8 shift bahagi 4 darab 10 shift bahagi 2. Awak dapat jawapan. Boleh? Boleh. Okey, yang ketiga, soalan saya. Saya kata saya nak sekurang-kurangnya saya kata saya nak 4 orang guru. Sekurang-kurang 4 orang guru. Jadi saya penuhi syarat dulu. Guru saya ada 6 orang. 6 orang sekurang-kurang 4, jadi saya ambil 4 orang guru dulu. Darab pelajar dan ibu bapa ada 12, saya nak 6 bermakna saya perlu lagi 2 orang. Saya kata sekurang-kurang 4 orang guru. Bermakna mungkin saya ambil 5 orang guru. Ibu bapa dan pelajar saya ambil perlu lagi seorang. Ataupun mungkin saya ambil semua guru. Ibu bapa dan pelajar kita tak payah ambil. Macam tu. Ini untuk sekurang-kurangnya. Bila sekurang-kurangnya maksudnya kamu ada pelbagai pilihan. Mungkin kita ambil sebagai pilihan pertama. Okay, mungkin yang ini, mungkin yang ini, mungkin yang ini. Jadi dekat situ kita ada simbol tambah. Ini atau yang kedua atau yang ketiga. Jadi kita ada 3 bentuk di situ. Faham? Boleh? Boleh. Okay, next. Seterusnya. Kita tengok di sini. Okay, ni. Ini formula dia. Formula dia NCR ataupun dia guna yang ini. Sebelum ni kalau NPR adalah N faktorial bahagi dengan N tolak R faktorial. Ini untuk pilih atur. Jadi untuk NCR beza dia N faktorial bahagi N tolak R faktorial. Ada R faktorial di depan. Di awal dulu ke kat sebelah depan ke tak kisahlah, sama je. Boleh? Okay, kita tengok soalan ni kat sini. Ni dia contohnya. Pasukan silat SMK Sari Baru. Okey, terdiri daripada 8 orang murid. 2 orang murid akan dipilih. Untuk menjadi wakil pasukan dalam satu persembahan silat. Okey, tentukan bilangan cara memilih 2 murid. Dia cakap dia nak 2 orang murid. So, kita ada 8, kita pilih 2. So, 8C, 2. So, jalan kerja dia seperti ini. Ataupun tekan kalkulator je lah. Okey. Contoh ke-15, dalam sebuah kelab 3 orang ahli jawatankuasa perlu dipilih daripada 10 orang. Cara, okey, jadi terus buat 10C3. Okey, yang ini mudah lagi, tak ada apa-apa syarat. So kita tengok, cuba kita tengok soalan nombor 1. Terdapat 12 orang pemain dalam pasukan bola baling sekolah. Tentukan bilangan cara seorang pelatih bola memilih 5 orang pemain. Yang pertama, dia kata sebagai penyerang seorang. Penyerang 2, penyerang 3, pertahanan 1 dan pertahanan 2. Jadi dekat sini kalau awak tengok, jadi total ada berapa orang? 12. Ada 12 orang. So cuba buat, berapa dapat jawapan tu? Soalan nombor 1. Cuba. .7. Berapa dapat? Kita ada berapa orang kat situ? 12 orang pemain kan? 12 orang pemain, jadi kalau kita tengok dekat sini untuk 12 orang pemain, dia nak penyerang ada berapa ramai? Ya, ada orang masuk je. 6. Ada 6? 3. Ni nampak ni, penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3. Penyerang ada 3. Jadi kita akan ambil 12C3. Okey, dah ambil 3 orang. Bermakna pemain kita tinggal berapa orang?
2. Bukan. 12 orang pemain. 9. Terkejut kau. Sebab serentak tu jawab tu. 9. 9C berapa? Untuk pertahanan. 2. Yes. 9C 2. Tekan kalkulator dapat jawapan. Boleh? Boleh. Okey, untuk bermain di satu pertandingan peringkat daerah. Okey. Jadi dekat sini untuk yang kedua, okey, jawapan dia apa soalan A? Cikgu tak dapat lah. Tak dapat? Jawapan belakang. Sorry. Allah Akbar. Sekejap ya. Belum. Ini sebab dia masih pilih. Kat sini kita masih gunakan P. Sorry. Ini bukan ni. Walaupun dia memilih. Okay, macam saya kata. Soalan ni kadang-kadang A akan guna pilihan. Then B dia akan gunakan gabungan. Jadi yang pertama ni guna pilihan. Okay, masih pilihan. Sebab kita nak pilih orang. Faham tak? Kita masih nak pilih orang. Dia ada penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3. Jadi kat sini dia 12P3. Sorry. 12P3 darab 9P2. Baru betul. Tekan kalkulator betul tak? Jawapan belakang berapa? Ini pilihan tu. Yang B baru awak gunakan C. Sebab ini dia ada syarat macam ni. Dia bagi 1, 1, 1 macam tu. Dapat tak? Dapat. Okey. Yang ke soalan B. Untuk bermain di satu pertandingan peringkat daerah. Kat sini dia terus dia kata, maksudnya soalan pertama ni 12 orang pemain dalam pasukan bola baling, tentukan bilangan cara seorang pelatih memilih 5 orang. Dia tak detailkan seperti soalan A. Yang B baru 12, C 5. Okey? Nampak tak bentuk soalan tu beza dia? Soalan A tu dia detail. Dia ambil satu, dia melibatkan, dipilih-pilih dulu. Tapi yang B, dia lebih kepada tak melibatkan susun atur. Boleh? Boleh. Okey. Soalan nombor 2. Kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2, kelas 5 Al-Biruni mempunyai 25 orang murid. 3 orang wakil dari kelas itu dipilih. Kat sini ada tak detail 3 orang tu apa benda? Ada tak? Camp motivasi. Apa dia? Taklah, memanglah untuk camp motivasi. Maksud saya 3 orang tu dia ada detail tak? 3 tu mesti, contohnya dia kata 3 tu mesti pengawas. Lepas tu mesti macam ni. Ada tak detail macam tu? Tak ada. Jadi kita akan gunakan C. Dan awak nampak kat sini perkataan pilih. Memilih. Jadi kat sini jawapannya apa? Apa nombor 25? Apa dia? Bagi. C3. Ya, 25C3. Boleh? Okey, yang ketiga. Berapakah bilangan cara bagi memilih 4 huruf daripada PQRSTU? So, apa jawapannya? Pun senang lagi kan? Dapat? Dapat Boleh Okey, so ini contoh-contohnya lah. Okey, next. Kita terus. Okey. Kita tengok pada yang ini pula. Contoh 17. Satu pasukan bola sepak terdiri daripada 17 orang pemain tempatan. Okey, satu pasukan bola sepak terdiri daripada 17 orang pemain tempatan dan 3 orang pemain import. Seorang jurulatih memilih 11 orang pemain utama untuk bertanding dalam satu perlawanan dengan mengambil 2 orang pemain import. Bermakna pemain import ni wajib diambil. Cari bilangan cara supaya 11 orang pemain utama dipilih. Jadi kalau awak tengok sini, kita buat syarat dulu. Sebab dia kata pemain import mesti ambil 2. Kita punya pemain import ada 3 orang. Jadi kat sini dia ambil dulu 2. Jadi 3C2.
Okey, kemudian kita punya total pemain ada kat sini 17 orang. Dia nak kita ambil 11 orang. Oleh kerana kita dah ambil pemain import 2 orang, bermakna pemain tempatan tinggal lagi perlu 9 orang. Jadi 3C2 darab 17C9. Faham? Faham. Boleh, clear. Okey. Okey, ni sama-sama kita Cikgu, tengok. Ya, kenapa pemain import tu kena ambil? sebab dia dah syarat kat sini yang saya gariskan ni. Oh, tak nampak. Okey. Okey, kita tengok 4.8. Okey, 4.8. 5 buah buku yang berbeza akan dibahagikan kepada 3 orang murid. 2 orang murid akan mendapat 2 buah buku, manakala seorang murid akan mendapat sebuah buku. Berapakah bilangan cara untuk membahagikan semua buku itu? Okey, siapa nak bagi jawapan? 5 buah buku, okey, dibahagikan kepada 3 orang murid. Okey, 2 orang murid akan dapat 2 buku. Apa nak buat? 5P3. Kat sini bukan P. Ini C. Okey, ini C. Okey, jadi kalau tengok kat sini 5 C, C berapa? 2. Ya, 5C2. Kenapa 5C2? 2 orang murid akan dapat 2 buah buku. So 5C2 darab, bermakna buku tinggal berapa lagi? 2. Okey, jadi kat sini maksudnya kalau awak tengok dia kata 5 buah buku yang berbeza akan dibagikan kepada 3 orang murid. Okey, dia bagikan kepada 3 orang murid, 2 orang murid akan mendapat 2 buah buku. So 5C2. Okey, 2 orang murid dapat 2 buah buku. Jadi bermakna kita akan ada lagi berbaki 3. ya 3 buah buku. 3 buah buku darab 3 buah buku darab 3 sisa 1. 2. Okey? Okey, soalan 2. Soalan 2, cuba. Dalam satu peperiksaan. Okey, cuba pula soalan 2. Baik. Ni boleh tak? Dalam satu peperiksaan, Singgam dikendaki menjawab 2 soalan daripada 3 soalan bahagian A. Okey, 2 soalan daripada 3 soalan bahagian A dan 4 soalan. Okey, bahagian A dia jawab 2 dari 3. Okey, bahagian B 4 dari 6. 4 dari 6. Cari bilangan cara sehingga boleh menjawab soalan-soalan tersebut. 45. Dapat berapa? 45. 45. Okey. Dari ada 3 jawab 2. Darab dengan ada 6 jawab 4. Boleh Okey. Jadi okey 4.2. 4.2 nak cuba tak? Okey, kita cuba 4.2 soalan nombor 2. 4.2 soalan nombor 2. Yang soalan 1 tu nanti saya tunjuk je terus. Sebuah jawatankuasa terdiri daripada 5 orang ahli perlu dipilih daripada 5 orang lelaki dan 3 orang wanita. Cari bilangan jawatankuasa yang boleh dibentuk jika tiada syarat. Tiada syarat senanglah. Yasmin dua-dua ada? Yasmin dua-dua ada? Ada. Ada. Okay. Berapa orang hari ni? 47. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, tahniah korang. Ada 4 orang je yang tak join ni. Siapa siapa ni? Adam, siapa Adam nama tu? Akmal, apa nama dia Adam? Akmal Haris. Ada tak hari ni? Sekejap. Masih tak ada. Akmal Haris ada tak? Tak ada rasanya Tak ada. kot. Tak ada. Haris dapat join tak hari ni Haris? Tadi saya nampak dia join. Ada? Okey, good ada. Haris. Haris pakai line apa sekarang? Haris, pakai line apa sekarang? Pakai line apa? Selcom. Selcom Saya tengok dekat DG sekarang dia ada buat untuk budak sekolah RM35 macam tu lah. Lepas tu kalau awak beli data 20 gig tu RM10 ke RM15. Tapi tengoklah kat tempat kamu mana yang okey kan. Okay, alhamdulillah, tahniah Haris. Okey. Siapa ni ada Naim, ada Naim? Naim? Nazira hilang pula. Naim tak ada Mana Naim? Naim tak ada? Okey. Naim tak ada dah ni. Naim mana? Tak ada Naim? Okey. Okey, tak apalah. Ada beberapa orang tak ada. Okay. Dah hilang pula, dah tinggal 45. Okey, cepat sikit, dah nak habis dah. Okey, apa jawapan soalan tu? Soalan nombor 2. 56. 56. Semua orang dapat? Dapat. Okey, alhamdulillah. Okey, B, apa jawapan B? 30. Okey, C? 16. Okey, boleh? Boleh. Okey, kita tengok. Kita tengok pada seterusnya. Okey. So kalau okey, next class kita akan masuk pada tajuk pengamiran. Pengamiran tu best insya-Allah. Tapi make sure jangan miss kelas. Untuk pengamiran tu. Rugi kalau korang miss kelas. Nanti korang tak faham. Sedangkan tajuk tu sebenarnya tajuk yang mudah. Kalau bukannya mudah, sebenarnya tajuk tu susah. Tapi insya-Allah saya akan buat bagi awak rasa benda tu mudah. Boleh, ada soalan tak? Setakat ni ada soalan? Tak ada. Ada. Okey, kalau tak ada tolong lengkapkan modul. Tolong lengkapkan modul sebab kita dah habis tajuk ini. Okey, tajuk pilih atur dan gabungan ni kita dah habis. Jadi saya nak awak buat modul nilam kita tu kena habiskan. Okey, kemudian nanti kalau ada macam buku teks punya soalan ni sebab kita dah banyak bincangkan terus dekat sini, jadi tak apa, tak payah buat latihan. Awak buat soalan-soalan yang dalam modul. Soalan dalam modul tu awak buat, tapi saya nak awak buat juga soalan latihan pengukuhan. Okey, kita tengok modul semua. Latihan pengukuhan tu pun buat semualah. Okey, oleh kerana buku latihan ada yang lagi pada saya, jadi tak apa, awak guna je lah buku latihan yang ada. Tak kisahlah, tak kisah buku 1 ke, buku 2 ke. Janji awak buat latihan pengukuhan tu dalam dalam buku latihan. Adam, hari tu Adam ada tanya soalan modul yang mana ya Adam? Muka surat berapa? 89. 89. Nombor 12. Nombor 12. Dengan 13. Ini yang bulatan ke Adam? Yelah, sebab hari tu kan saya tak tunjuk lagi. Kan? Tapi jadi kat sini. Juga. Nak tahu juga. Yelah, kat sini maksudnya cari bilangan cara 7 orang pekerja PQRST. Okey? Korang tengok modul muka surat 89. Muka surat 89 soalan nombor 12. Soalan dia kata cari bilangan cara 7 orang pekerja PQRST, U dan V di sebuah syarikat yang boleh disusun di sebuah meja bulat. Dengan syarat U dan V mesti duduk bersebelahan. Okey, mula-mula awak tengok. Kita ada 7 orang. Okey, kita ada 7 orang. Tetapi dia dekat sini dia suruh duduk sebelahan. Bila dia duduk bersebelahan bermaksud 2 orang tu kita dah macam jadikan satu.
Kalau tadi mula-mula kalau 7, so kita cuma buat 7 tolak 1 faktorial, betul? Kan? Tadi formula untuk bulatan. Okey, yang ini 7 tu sebab ada 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ni dijadikan satu benda. Jadi kita ada berapa? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So untuk yang ini akan jadi 6 tolak 1 faktorial, bukan 7 tolak 1 faktorial. Faham? Faham. Okey, kemudian kita tengok dekat sini sebab kalau kamu tengok dia kata dengan syarat diorang ni kan boleh syaratnya dia duduk bersebelahan kan. So kat sini dia tambah 6 tolak 1 faktorial dapat apa jawapannya? 5 faktorial dapat 120. 120 kan? 120 yang ini awak kena darab lagi. 120 darab 2 faktorial. 2 faktorial ni untuk apa? Yang ini. Sebab Cikgu Ya. tak present. Saya tak tahu yang ini ke apa. eleng kau. Asal tak cakap tadi? Aku dah banyak menconteng. Saya lupa lah. Kau memang saja nak bagi aku menulis banyak kali. Alah, sorry. Yang lain pun senyap aja. Dua lah. Okey ni, tengok ni. 7, nampak? Nampak dah? Nampak. 7. Kalau yang pasal tadi kan saya awal-awal tadi saya dah cerita pasal kerusi kan. So kau ambil 7 orang tolak 1 faktorial, stop. Tapi untuk soalan ini sebab dia duduk bersebelahan. So duduk bersebelahan, yang 2 orang ni kita ikat dia jadi 1. So kita dah anggap dia 2 kerusi tu macam kita cantumkan. So jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6 tolak 1 faktorial. Ataupun 5 faktorial dapat 120. Okey. Tetapi kena darab 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Sebab ini. Ini dia kan 2 orang. Sini Adam, sini Amjad. Sini Amjad, sini Adam. Macam tu. Iaitu 2P2 ataupun 2 faktorial. Faham? Okey. Cikgu Okey, kalau 3 orang 3 ni lah. Saya nak bagi contoh 3 orang lah ni. Kau memang boleh baca apa aku nak tulis. Okey, kalau 7 orang. 7 orang, so kita ikat 7 orang. Ikat 7 orang. 1, 2, 3. Kita ikat. Berbaki 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 orang kita ikat. Bermakna saya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Jadi 5 tolak 1 faktorial. Ataupun 4 faktorial. Jadi 4 faktorial saya kena darab 3 faktorial atau 3P3 untuk 3 orang yang boleh diubah-ubah kedudukannya. Faham? Okey, faham. Okey, ada lagi soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, tolong lengkapkan awak punya modul. Okey, alhamdulillah so habis kelas kita hari ini. Okey, so next kelas kita pada hari Jumaat. Okey, awak tahu tak kenapa hari Jumaat pagi-pagi pukul 8 dia bagi admit? Sebab bukan senang pelajar nak bangun nak ready pukul 8 kan. Tapi dia tahu pelajar admit ni memang pelajar yang hebat. Betul tak? Betul tak? Sudah pasti. Yang penting saya yang hebat. Okey, bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya. Nanti lepas habis ni check group Khamis tau. Okey. Nak hantar Okey, sekejap. Alhamdulillah, tahniah korang. Hari ni ramai, alhamdulillah. Tahniah. Kekalkan prestasi korang. Bye, I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa apa? Jangan lupa solat duha. I love you, Dahlia cinta. Okay, bye. Waalaikumsalam. Bye, Assalamualaikum. Terima kasih.